Dun 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 dun. Tidak tahu sama ada ini melodi yang betul, tapi ia rasa sungguh istimewa. Di sini di Tole Wala, dan hari ini saya tunjukkan kepada anda bagaimana untuk merajut mahkota ini. Untuk muda, untuk tua. Jadi boleh disesuaikan secara individu dalam lebar, dalam tinggi. Saya ada 8 jahitan di sini dan saya telah menjahit sehingga 18 jahitan. Kamu juga boleh buat 10 jahitan dan naik ke 20 jahitan kalau kamu mahu. Gunakan benang lain juga. Sebagusnya fikirkan dulu, adakah ia untuk pesta musim panas? Adakah anda mahu? Adakah anda lebih suka menggunakan kapas yang sejuk atau ia untuk musim sejuk? Dan kamu mahu gunakan bulu yang betul atau mungkin buat tali kepala daripadanya. Selain itu, kamu hanya perlu tahu bagaimana untuk memulakan jahitan, bagaimana untuk mengait jahitan betul, bagaimana untuk mengurangkan jahitan dan bagaimana untuk mengait 2 jahitan bersama. 2 kan 1 jahitan kanan, saya akan tunjukkan kepada anda dalam video ini. Sekarang saya akan tunjukkan kepada kamu semua bahan yang diperlukan. Untuk arang ini kita perlukan benang dulu. Saya ada benang kapas di sini. Kelebihan ini adalah ia tidak terlalu panas di kepala, seperti bulu. Saya mengait ini untuk sambutan hari jadi musim panas dan bukan untuk mahkota musim sejuk. Dan supaya mahkota itu senang dicuci tanpa ada masalah. Ya. Saiz jarum yang dicadangkan ialah 3,5 hingga 4. Saya ada jarum saiz 4 di sini. Tapi kamu juga boleh guna jarum lurus sebab kita bekerja secara rata dan bolak-balik. Saya suka guna jarum bulat. Tapi itu hanya pilihan peribadi saya. Kita perlukan jarum benang yang sesuai saiz. Saya baru beli 1 paket baru. Saya mungkin boleh guna yang ini. Yang agak tumpul rasio di bahagian bawah. Jadi boleh masukkan di antara jahitan tanpa melibatkan jarum tajam di hujung. Tersentuh benang-benang halus ini secara tidak sengaja. Dan kemudian ada penanda jahitan pilihan. Pada permulaan, kerana kadang-kadang ia boleh menjadi sedikit sukar. Meletihkan, nak fikirkan di bahagian mana nak buat naik dan turun. Jadi penanda jahitan sepatutnya pin keselamatan. Bukan wajib, tetapi boleh. Dan bagi sesiapa yang mahu segalanya betul, mereka mula mengait zigzag ini dahulu. Dan ukur dan berapa banyak zigzag ini. Adakah perlu minum supaya mereka Super mahkota nada sesuai dengan couplet. Saya perlu di sini untuk ini. Corona 8 jahitan mula Saya ada. ukur panjang benang 2 tangan dan membuat simpul kecil di mana saya bisa menarik jarum saya. Kemudian dengan simpul silang menarik 8 jahitan ke jarum dengan lemah lembut. Kalau kamu tidak pasti masih mana membuat simpul salib, kamu boleh lihat video lama saya. Di sana saya jelaskan secara terperinci untuk kamu. Kalau kamu mahu membuat mahkota sedikit lebih besar, kamu boleh mulakan dengan 9 atau 10 jahitan. Dan kemudian dalam puncak pada 19 atau 20 atau 21 jahitan, teruskan buat kerja. Sekarang kita bangun mahkota kecil kita dan untuk itu saya letakkan penanda jahitan di sini. Di sini, di bahagian ini, sekarang kita mula dengan baris pertama. Saya akan buat ini sampai penghujung. Kemudian saya tahu di sebelah mana puncak mahkota dibentuk. Dan sekarang saya boleh mula merajut barisan pertama saya. Pada barisan pertama, kita rajut jahitan kanan sampai ke jahitan kedua terakhir. Sampai di jahitan kedua terakhir, saya masuk seperti biasa, seperti merajut biasa. Semua orang kenal benda ni. Dan dengan benang ini, saya tak akan kata ia selalu sedikit rasa nak meluncur dengan baik di atas jarum. Tetapi saya akan lihat jika saya masih boleh melakukannya dengan baik. Sekarang kita biarkan, jangan lepaskan jahitan itu. Sebaliknya kita tikam jarum ke dalam jahitan itu sekali lagi. Jadi di sini kita ada pertama diambil dan sekarang kita masukkan jarum kanan ke dalam jahitan sekali lagi. Jadi kita bawa jarum ke bawah dan tangkap belakang bahagian kiri dan kanan jahitan. Sepatutnya ia terlihat sekarang dan kita ambil benang itu sekali lagi. Dan ambil ia untuk kami. Selamat berseronok.
satu jahitan lagi. Kita angkat satu-satunya jahitan terakhir dan kita ulangi ini sepanjang mahkota. Kita sentiasa angkat jahitan terakhir sahaja. Dan benang ada di depan. Jadi masa benangnya maju ke depan. Dan sekarang seolah-olah kita mau mengait ke kiri, kita masuk ke dalam jahitan. Von, ya. Dari kanan ke kiri ke dalam jahitan, seolah-olah kita mengait terbalik. Mi. Dapatkan jarum kanan kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kita ada satu jahitan lebih. Putarkan jarum kami dan rajut baris yang kedua. Jelujah yang baru dikaitkan dirajut secara normal, yaitu dirajut ke kanan. Jangan hairan di sini, benang agak terselit di tengah-tengah ini. Seperti biasa kita masuk di sini dan benang ini memang ia adalah benang yang sangat cantik, tetapi ia meluncur berbeza di atas jarum. Seperti benang bulu, terutama bila cuba sedikit. Ketatkan rajutan supaya ia mempunyai kekuatan yang cantik. Oh, saya sudah kehilangan sedikit benang. Ini harus dirajut ke kanan. Sekarang kita lakukan yang sama sekali lagi. Jadi kita rajut lagi. Masukkan ke dalam jahitan seperti biasa. Menangkap benang di sebelah kanan. Tapi kita tidak akan mengabaikan corak ini. Dan sebaiknya bukan benang ini, tapi kita masuk semula ke dalam jahitan. Jadi di sini ke benang belakang. Kita boleh lihat di sini, kita ambil benang dan tarik keluar. Benangnya dobel lagi. Sekarang kita bisa merajut sampai akhir baris. Kecuali yang terakhir, karena yang terakhir selalu diangkat dengan benang di depan. Baik. Dan sekarang saya sudah bisa melihat, saya sudah meletakkan penanda saya di sini. Jadi jika penanda di depan, itu selalu bilangan ganjil dan saya tahu bahwa penanda jahitan ada di sisi kiri. Di sini kiri terbentuk hujung. Kalau saya tidak pasti di sini, kalau perlu tambah jahitan lagi di sini, boleh gunakan penanda saya untuk rujukan. Sekarang kita ulangi baris pertama. Jadi kita mengait satu jahitan kanan. Dan jahit yang lain juga sebelah kanan. Sampai yang sebelumnya. Dan pada yang kedua terakhir kita buat yang sama. Sekali lagi, jadi kita kaitkan dalam jahitan. Dan sekali lagi. Wow, PS. Benang belakang. Saya tak dapat lihat dari sini dengan baik. Masuk ke benang belakang. Dan okey, sekarang kamu boleh lihat apa yang boleh salah bila ada pandangan yang bagus macam ni. Ganda dua lagi, benang ke depan dan ambil Sila tiga. Sinsha simpat terakhir. Dan kita teruskan begini saja. Kalau penanda jahitan di belakang, maka kita gandakan di hadapan. Dan kita juga melihat bahawa puncak sedang terbentuk. Jadi kita selalu ingin menggandakan di puncak dan kemudian juga di puncak. Ambil bersama-sama. Jaring pertama dikait biasa. Sekarang kita gandakan lagi. Jadi masukkan ke belakang sekali. Dan kita lanjutkan
hingga jahitan terakhir yang kini diangkat dengan benang di depan, dan kemudian kita akan bertemu lagi apabila kita mempunyai 18 jahitan pada jarum. Jika semua berjalan lancar, kita sekarang ada 18 jahitan untuk dibuat di atas jarum, dan kita boleh nampak di sini bahawa dengan teknik ini jadi kita tarik gelung terakhir sentiasa ke jarum kanan dengan benang di depan, bahawa kita dapat hasil anyaman yang cantik, tepi dan juga Di atas sini. sekarang kita sudah yang pertama bahagian dari zigurat kita di dalam mahkota sudah siap dirajut, dan sekarang Kita perlu mengait bahagian yang dikurangkan. idealnya penanda benang di depan dan di sini tepinya lurus. Sekarang depan pada jarum, kalau bukan macam itu, kemudian mungkin rajut satu baris lagi ke depan, jadi anda kembali ke sini. Jadi jika kita membuat kesalahan, saya cukup yakin tidak akan ketara kalau satu zigzag, satu baris lebih lebar daripada yang lain. Saya rasa sangat membantu apabila kita selalu di sini mula dari titik permulaan yang sama. Sekarang kita hanya mengaitkan tusuk kanan, buat di hujung sini di sudut kita pengurangan. Dan sekarang kita merajut bukan sehingga gelung kedua terakhir, tetapi sehingga gelung ketiga terakhir. Dan kami melakukan pengurangan dengan cara ini bahawa kami hanya menjahit bersama dua gelungan ini, iaitu yang ketiga terakhir dan yang kedua terakhir. Ini memerlukan sedikit kemahiran, tetapi selepas beberapa kali ia menjadi lebih mudah. Jadi saya lakukannya secara normal di sini. Masuk melalui kedua-dua jahitan seolah-olah saya mahu jahit kanan dan kemudian saya akan jahit juga. Saya ambil benang dan silang kedua-dua sebelah kanan bersama. Jadi saya telah mengurangkan satu gelung. Sekarang saya tarik benang ke depan semula, ambil gelung di jarum, dan anda mungkin sudah mengagaknya kita akan melakukan perkara yang sama di bahagian atas, di sebelah ini juga. Dan dengan pintal kedua dan ketiga, jadi jahit satu ke kanan, jahit kedua dan ketiga bersama-sama. Tadi pada dasarnya di bahagian belakang puncak kita, pada sebelah hadapan selalu Ketiga terakhir dan kedua terakhir, dan pada sisi belakang ini sentiasa yang kedua dan ketiga. Dan kita akan teruskan sehingga kita mempunyai 8 jahitan di jarum. Pengurangan sudah selesai dan juring pertama mahkota kita siap dijahit. Nampak dia sedikit membungkuk kepada rakyatnya raja kecil, tetapi apabila kita mencuci semuanya atau menggunakan setrika, nanti kita boleh halang dengan setrika, lepas kita boleh buat macam tu. Kita juga boleh bentuk seperti ini di sini. Sekarang kita akan kembali kepada kenaikan. Saya ada di sini, tepi lurus macam dasyun jika tidak begitu, dan anda ada 8 jahitan di jarum, tetapi macam ada titik di depan, ikuti satu lagi baris di sebelah kanan dan ia akan baik-baik saja. Sebenarnya kita buat benda yang sama lagi, tapi di sini dekat dengan stitch kedua terakhir, di mana kita gandakan kanan, ada sedikit satu tip yang saya ingin kongsikan. Kalau ia terlalu rumit, tidak mengapa kalau kamu tidak buat, tetapi ini menyebabkan antara titik kita teks oleh komuniti Amarok. Ya, tiada lubang kecil, cuma sedikit. Nanti ia akan nampak sedikit lebih kemas, tetapi jika anda rasa ia terlalu rumit, anda boleh abaikannya. Okey, kita berada di jahitan kedua terakhir dan bukannya kita buat macam biasa di sini. Jahit masuk sebelah kanan, kita tarik benang itu yang menghubungkan jahitan kedua hingga terakhir dan jahitan terakhir di sini. Ini membuat di sini
Jadi di sini Ini benangnya kami sulam bersama. Jadi kita masuk sini dan sekarang dalam barisan kita yang kita mahu kait sebelah kanan. Jadi kita kaitkan di sini sebelah kanan dan tangkap benangnya dan isi dari kedua belah pihak ya. Benang. Hebat. Saya tunjukkan sekali lagi. Jadi saya ambil benang di sini. kami akan jahitan kedua terakhir dan terakhir. Ikat. Dah ada dia. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam jahitan saya untuk mengait kanan. Saya ambil benang dan tarik melalui kedua-dua lapisan. Masuk melalui jahitan. Sekarang saya tidak akan membiarkan gelung sebelumnya jatuh, tetapi saya akan merajutnya sekali lagi di gelung belakang. Dan juga seperti yang kita lakukan tadi, dapat dan siap. Jadi ia cuma langkah pertama. Bila kita buat jahitan knit pertama kali, kita letak benang huruf U kecil ini, sertakan juga. Jahitan terakhir yang tidak dirajut, kita masukkan kembali ke jahitan kanan. Jarum kanan kita sudah jelaskan. Jadi sekarang kita boleh teruskan seperti biasa dengan kita punya gandakan dijadikan satu jahatan. Kita hanya perlu buat sekali di antara dua gigi untuk pastikan tiada lubang kecil terbentuk. Sekarang kita boleh buat seperti biasa. Jahitan ini tanah air, tolak balik. Satu lagi, selitkan jarum melalui belakang jahitan. Ini hanya untuk antara mahkota sahaja atau antara titik-titik mahkota, dan selain itu kita boleh buat seperti biasa. Mengikut corek. Ya, begitulah seterusnya. Saya rasa mungkin kita perlukan antara 6 hingga 8 dari segi-segi ini. Anda boleh mula mengambil ukuran seberapa lebar zigzag tersebut untuk tengok ya sesuai tak nanti dengan kepala, tetapi di kepala sebesar itu ada banyak ruang. Ini agak boleh beranjak kerana kemungkinan anda merajut dengan bulu dan bukan benang kapas. Sebab itu tidak mahu tunjuk secara rinci di sini. Berikan maklumat, kepala saya berbeza saiz dengan kepala orang yang saya buatkan mahkota dan seterusnya. Jadi saya mula merajut dan lihat berapa banyak zigzag yang diperlukan nanti. Kita dah rajin mengait. Sekarang kita perlu tentukan sama ada mahkota ini dah cukup besar dan panjang untuk kepala yang kita buat. Saya merajutnya untuk anak angkat kecil saya, Leo, dan dia tentu mempunyai kepala yang lebih kecil daripada saya. Tengkorak saya sekitar 57 cm. Ukur liliknya sekitar 52. Sekarang saya dah kait lebih kurang 47 cm macam yang kamu nampak. Banyak perkara boleh dilakukan. Jadi penting untuk merajut sedikit lebih pendek dan mengembang mahkota di kepala. Mungkin satu takuk lebih. Korang tengok satu takuk ini dia pun lebih kurang 5 hingga 6 cm. Kalau mahkota terlalu besar, ia akan terjatuh. Itu sayang sekali. Jadi lebih baik sedikit lebih pendek dan biarkan ia meregang daripada sebaliknya. Maksudnya kita boleh mula mengikat sekarang. Sekarang saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kantung. Boleh cabut sekarang. Saya kembali ke, saya dah kurangkan kepada 8 jahitan saya. Dan sekarang boleh sambung macam biasa. Ikat leher. Jadi saya sedang mengait satu jelujur kanan sehingga satu lagi jahitan kanan, dan kemudian boleh ambil jahitan lama dan tarik ke atas jahitan baru.
Dan saya akan buat perkara yang sama hingga ke penghujung. Mari lihat dalam gerakan pantas. Dan jika saya sekarang hanya tinggal Satu jahitan pada jarum, dia atau di sini hanya tinggal satu lilitan terakhir, kemudian saya boleh menariknya, tarik sedikit lebih lama, dan gunting. Ya, itu adalah Kita mau simpan sedikit. Untuk menyambing, saya potong di sini. kita masih ada hujung awal kita, jadi kita harus putuskan dengan yang mana. Ingin bekerja Dan lebih sekarang rajin. kami telah menyelesaikan asas mahkota tahniah. Teruskan. Kita coba lagi. Mesti mahkota sekali. Dengan Kena wap panas untuk kita kemaskan hujung kecil yang belum siap macam penutup jari. Untuk membentuknya dengan rapi. Bagaimana kita melakukannya? Pasangkan mahkota di tikar regangan praktikal ini dan bentukan atau di atas bantal, tempat duduk. Di hujung katil juga boleh. Yang penting boleh baring rata. Bentuk yang baik dan lekat supaya ia boleh kering dengan tenang di situ. Saya boleh juga pautkan span weapon untuk anda semua. Ia sangat praktikal tetapi tidak dangkal. Perlu. Dan jika anda ingin melihat proses mencuci dan menyekat lebih dekat, juga bagaimana mengendalikan wool berbanding kapas. Jika mau, tontonlah video saya yang seterusnya. Saya akan jelaskan dengan lebih terperinci. Kalau kamu puas hati dengan hasilnya, dah buat perubahan terakhir, dah pastikan garis kamu cantik kat sini, adalah sekarang mungkin juga jika kamu nampak ada lubang besar atau jahitan terlalu besar, kamu boleh tarik sedikit supaya sesuai. Kemudian anda semua boleh mula menyetrika di sini. Kukus betul-betul di atasnya dan jangan terlalu singkat. Saya tetapkan panas, ia adalah kapas, tidak akan terjadi apa-apa. Kami mahu ia betul-betul menyerap kelembapan. Juga jarum peniti dengan kepala kaca. Saya rasa dengan wap ni perlu sedikit. Wap panas juga boleh diterima apabila kepala daripada plastik, tetapi saya hanya ada pin berkepala kaca di sini dan sepatutnya mereka dapat bertahan dengan baik. Itu penuh dengan steam. Sekarang kita boleh biarkan ia kering dan hanya apabila kita pasti ia benar-benar kering, kita keluarkan pin. Saya selalu mendapati ia menarik apa yang boleh dilakukan dengan proses blogging ini, dengan semua steam ini. Jadi projek mengait saya sekarang mempunyai ketegangan yang berbeza dan hujungnya juga rata. Jadi ia tidak lagi menarik di sini. Ia benar-benar membuat perbezaan besar dan mudah. Betul-betul disyorkan. Sekarang kita perlu buat keputusan. Mana satu yang lebih cantik? Saya rasa bahagian ini lebih cantik dan kemas. Berbanding dengan ini. Dan sebab itu saya akan datang ke sini sekarang. Letakkan bahagian kanan saya atas kanan. Dan rapatkan kedua-dua hujung ini bersama-sama. Sandar belakang. Saya boleh berpandukan simpul mula ini dengan baik. Sedikit menjahit di bawah tepi ini. Saya suka melakukannya seperti ini dalam gerakan slalom, ulang-alik dengan jarum, melalui gelungan. Ada juga pelbagai cara menggabungkan, gunakan yang paling masuk akal bagi kamu. Sekarang saya akan menenun benang dengan menggunakan jarum. Melalui beberapa, sebaiknya di sebelah jahitan, di sana ia paling tidak ketara kerana ia sudah sedikit lebih tebal melalui beberapa jahitan dalam satu arah dan kemudian melalui beberapa gelung ke arah lain. Dan kalau benang itu sudah berbelah arah, boleh dipotong sahaja kerana ini sepatutnya cukup. pegang kuat-kuat. Mahkota kecil, saya sangat gembira. Kita sekarang ada 8 karung di sini.
Kalau kamu buat mahkota untuk orang dewasa, mungkin ada 9 titik. Kalau kamu guna benang bulu yang elastik, mungkin ada 1 titik lagi. Jadi, cuma ingat saiz kepala dalam dan buat ia sedikit lebih kecil sebab benda ini juga agak regang. Beritahu saya di komen jika anda telah mencubanya dan jika ya, sama ada anda berjaya menggembirakan seseorang dengan itu. Atau seseorang. Saya ingin menyapa anak angkat saya, Leo, dengan penuh kasih dan berharap dia gembira apabila dia menerimanya dalam beberapa hari lagi. Dan saya berharap kalian akan mendapat musim panas yang baik sehingga kita jumpa lagi. Tinggalkan komen, like atau langgan. Kamu tahu cara bermainnya dan aku ucapkan semoga yang terbaik, benar-benar terbaik. Hari yang cerah pada musim panas. Harap kita jumpa lagi lain kali. Sehingga bertemu lagi, ciao.